سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid. Seterusnya tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat sama lagi tuan-tuan dalam kuliah sirah nabawiyah kita. Tuan-tuan buka muka surat 251. 251 bawah tu ada doa tidur. Dan saya percaya semua tuan-tuan tidur. Jadi selain daripada doa-doa, zikir-zikir yang tuan-tuan pelajari, selain daripada tu, doa ni pun tuan-tuan adalah ma'thur daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hak bawah. Saya bukan apa tuan-tuan nak dapat kalau pahala kalau tuan-tuan tidur baca, saya dapat pahala kalau tak hafal lagi kan. Jadi kita pakat-pakat ulang, kita pakat-pakat hafal, nak tidur baca doa ni yang diamalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ikut saya. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u wa bika arfa'u. Takat tu makna dia, dengan nama engkau wahai Tuhanku. Bismika rabbi, dengan namamu wahai Tuhanku. Wada'tu jambi, aku letak ni belakang aku ni. Jambun ni tepi ni. Nabi kan tidur mengirim. Jadi aku letakkan badan aku belakang tempat aku tidur ni, aku letak dengan namamu ya Allah. Wa bika arfa'u, dan dengan namamu juga aku akan angkat kembali. Nak kita bangkit esok pun, kalau Allah bagi kita bangkit balik. Punya sedap doa ni tuan-tuan. Mari ulang sekali lagi. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Agak-agak boleh ya tuan-tuan? Kira boleh tu no? Senang kan? Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha. Kalaulah in amsakta tu, kalau engkau tahan diri aku ni, jiwa aku ni, kalau kau tahan maknanya kita matilah. Kalau engkau tahan roh aku ni, aku tak hidup balik dah, farhamha, maka kasihanilah dia ya Allah. Rahmatilah jiwaku, rahmatilah aku ni ya Allah. Itu makna dia. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadhu bihi as-salihin. Bima tahfadhu bihi as-salihin. Saya baca satu riwayat lain, bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Boleh juga. Nak tambah ke tak tambah tak pulang. Ibadaka as-salihin. Makna dia apa? Wa in arsaltaha, kalau engkau lepaskannya kembali, mana kita hidup baliklah. Kalau engkau lepaskannya kembali, yakni kalau kamu bagi aku hidup lagi, maka jagalah dia, peliharalah jiwaku, diriku itu, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Minta Allah Ta'ala bagi kita, Allah jaga kita bila Allah lepas bagi peluang kita hidup semula. Kalau kita mati, kita minta Allah rahmati diri kita. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah pakai-pakai apa? Tekat gambar sikit, kalau buku tak ada kan, biar orang kan perap sikit. Nak tidur tu buka handset, tengok. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u.
in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Kalau tuan-tuan nak tambah tu ibadaka salihin. Okey, kita sambung dululah tajuk kita tuan-tuan. Saya bukan apa tak mau tajuk lain dulu, lagi dia melalut. Lagi dia berkata ni nak mengajar kan, nak buat apa ni? Jadi saya nak mengajar dululah. Ujung-ujung ini saya ceritalah ke tuan-tuan sikit sebanyak, insya-Allah. Okey, kita sampai tuan-tuan di muka surat 153. Iaitu Sayyidina Ali mengahwini Fatimah. Saya tulis sikit sangat. Lepas itu kita cerita dah perang Bani Qainuqa' ataupun ijla' Bani Qainuqa'. Nabi halau orang Bani Qainuqa' daripada Madinah Al-Munawwarah. Ujung tu ialah kisah tentang perkahwinan Sayyidina Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha. Walaupun sikit tapi perasa nak cerita tuan-tuan, saya ceritalah kat tuan-tuan malam ni insya-Allah. Jadi peristiwa ni tuan-tuan, peristiwa perkahwinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha ni lepas perang Badar. Badar bulan Ramadan. Ibnu Katsir kata sikit mana lepas pada perang Badar tak lama menikah. Jadi para ulama letak bulan Syawal berlakulah perkahwinan antara dua insan yang sangat mulia ni tuan-tuan. Jadi kisah itulah yang saya nak cerita. Barangkali tak ada dalam buku itulah. Memang sebab saya tak tulis pun tuan-tuan kan. Dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, kisah ini diceritakan kepada kita, iaitu bukan saya silap sebut tuan-tuan, yang disebut dalam Bukhari dan Muslim ni, Nabi SAW suruh kita menikah, tazawwaj, menikah, walau bi khatamin min hadid, walaupun mahar yang kamu mampu berikan itu hanya cincin yang diperbuat daripada besi. Lah tak ada siapa kelapang dalam cerita ni kan. Mas pun boleh tanya 2000 berapa tu kan. Lah jatuh sikit mas depa kata ni. Geng-geng hak melabur mas duk susah hati, hak tak melabur lagi duk sonok kan, nak beli nak bagi untung banyak. Jadi Nabi kata nikah walaupun kita taklah mampu nak bermewah-mewah sampai perkahwinan kita ni mengalahkan anak raja, tak perlu pun. Kita walau bi khatamin min hadid, walaupun hanya mahar yang engkau mampu berikan itu ialah hanya cincin yang diperbuat daripada besi ya. Perkahwinan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ni ialah gambaran kepada perkahwinan yang sangat simple, perkahwinan yang tak perlu kepada kelengkapan yang besar-besar, yang banyak-banyak, yang mewah-mewah. Al-Imamul Baihaqi, Ibnu Katsir cerita peristiwa ini tuan-tuan daripada Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali kata, khatabtu Fatimah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali dia sendiri peminang Fatimah radhiyallahu anha. Cerita dia ialah bila ada seorang wanita mai kata kat dia kata, hal alimta anna Fatimah khutibat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, adakah kamu mengetahui bahawa Fatimah telah dipinang oleh orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada orang berita, dia cerita bahawa ada orang mai masuk meminang Fatimah radhiyallahu anha. Qultu la. Lalu Sayyidina Ali kata, dah aku tak tahu, tak dengar pun cerita ni. Ni kira berita panas dah ni. Qalat faqad khutibat fama yamna'uka an ta'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fayuzawwijaka biha. Apa yang menghalang kamu wahai Sayyidina Ali daripada kamu sendiri yang pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu pinang Sayyidatina Fatimah, tentu Rasulullah akan kahwinkan dia dengan engkau. Jadi zahir hadis ni tuan-tuan, kita kena faham bahawa wanita yang bagi tahu kepada Sayyidina Ali, dia tahu ada orang main minang Sayyidatina Fatimah, tapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tahu kata Nabi terima dah, takkan dia nak pergi cadang suruh pergi minang lagi. Maknanya Nabi tak terimalah pinangan tersebut. Sebab itulah dia cadang kepada Sayyidina Ali, kamulah wahai Ali pergi meminang Fatimah, insya-Allah misi Rasulullah tak tolak punya. Misi Rasulullah akan terima pinangan kamu tersebut. Faqultu, lalu Sayyidina Ali kata, awa indi syai'un atazawwaju bih. Dia kata, ish, aku ni bukan tak mau minang, tapi apa pun tak ada. Dia bukan orang kaya, dia bukan orang senang, harta tak ada, miskin Sayyidina Ali ni. Tanilah syahid kita, penting kita belajar bulan lepas tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat yang depa kata ayat hak kita baca hari tu ni. Depa kata Sayyidina Ali bayar zakat masa sedang rukuk, ingat lagi? Inilah jawapan dia ni, yang kata tak betul ya. Bayar zakat apa, nak menikah duit pun tak ada. Jadi layakkah Sayyidina Ali bayar zakat? Dia tak wajib bayar zakat, dia layak terima zakat. Tiba-tiba cerita hak berkaitan dengan ayat tersebut menyatakan bahawa Sayyidina Ali bayar zakat ketika sedang rukuk, seperti ditafsirkan oleh puak-puak Syiah. Kita kata tak betul cerita tersebut, hujah kamu salah. Kerana Sayyidina Ali sendiri nak menikah pun dia kata, aku nak menikah lagu mana, duit sekupang pun tak ada. Faqalat innaka in ji'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajaka fa wallahi ma zalat turajjini hatta dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ni tuan-tuan, dia kata kat Sayyidina Ali, pilah jumpa Nabi. Aku yakin kalau hang pi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti Rasulullah akan kahwinkan Fatimah dengan engkau. Jadi oleh kerana wanita ni kata Sayyidina Ali, dia duk ulang-ulang, sekali lagi dia kata, dia duk suruh aku pergi meminang juga, maka akhirnya aku pun buat keputusan pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma an qa'adtu baina yadayhi ufhimtu, bila aku duduk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak terkata apa-apa. Kelu lidah aku, nak kata apa pun tak gamak depan Rasulullah. Nak pergi minang anak dia, tiba-tiba duit sekupang pun tak ada tuan-tuan. Nak kata lagu mana? Malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segan dengan kewibawaan yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi mastata'tu an atakallama jalalatan wa haibatan. Demi Allah, aku tak boleh kata apa. Aku tak mampu nak mengungkap apa-apa perkataan pun. Kenapa? Rasa besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haibah yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan lidah aku kelu, tak terkata di hadapan Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah mai jumpa dia, lepas tu duduk sengak, tak kata apa. Nabi pun tanya Sayyidina Ali, ma ja'a bika, engkau datang ni buat apa wahai Ali? Kalau bahasa kita agak kasar, kena hang mai buat apa? Engkau datang ni untuk apa wahai Ali? Alaka hajah, adakah engkau ada apa-apa hajat yang engkau nak persembahkan? Fasakatu, aku diam, 1000 bahasa, tak tahu nak kata apa kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi boleh menghidu, mencium tujuan kedatangan Sayyidina Ali tersebut. Lalu Rasulullah kata kepada Sayyidina Ali, la'allaka ji'ta takhtubu Fatimah, mungkin kamu datang ni nak meminang Fatimah kot. Jadi Pak Mentua, bakal Pak Mentua tanya lagu tu tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Macam kita kalau pergi depan-depan tu kan, malu ni.
Sayyidina Ali pun malu, sengap, dia tak kata apa. Cuma bila Rasulullah tanya lagu tu, dia pun bolehlah kata, dia kata, na'am ya Rasulullah, ya, saya main ni memang nak meminang Fatimah. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Sayyidina Ali, wa hal 'indaka min syai'in tastahilluha bih? Wahai Ali, adakah engkau mempunyai sesuatu mahar untuk nak menghalalkan engkau dengannya? Faqultu la. Lalu Sayyidina Ali kata, demi Allah tidak, aku tak ada apa, sekupang pun tak ada, kata Sayyidina Ali. La wallahi ya Rasulullah. Faqala, lalu Nabi SAW kata lagi kepada Sayyidina Ali, ma fa'alta, nak baca macam mana ni, ma fa'alta dir'a sallahtukaha, apa yang engkau telah lakukan dengan baju besi. Dir'un ni makna dia baju besi yang aku telah berikan kepada engkau wahai Ali. Pernah Nabi SAW bagi kepada Sayyidina Ali, iaitu dalam perang Badar itulah, satu baju besi baru, baru bagi baju besi selai. Baju besi tu kan buat apa? Kau dah jual dah ke, bagi ke orang dah ke, ada tak lagi baju besi tersebut dengan engkau wahai Ali? Lalu Sayyidina Ali kata, qultu fa walladhi nafsu aliyin biyadih innaha lahutamiyatun ma qimatuha arba'atu darahim. Sayyidina Ali kata, oh, baju besi itu kah? Baju besi Hutamiyah. Nama baju besi itu daripada satu kabilah, nama dia Hutamiyah. Demi Allah, dia kata, bukan ada harga tara mana pun baju besi itu, kalau aku jual pun nilai dia 4 dirham saja. Faqultu indi. Lalu Ali kata, ada lagi lah dekat aku baju besi tersebut. Faqala, lalu Nabi SAW kata kepada Sayyidina Ali, qad zawwajtuka, kalau begitu aku kahwinkan engkau dengan Fatimah, yakni dengan mahar satu helai baju besi yang dipanggil Al-Hutamiyah, yang berharga tidak lebih daripada 4 dirham tersebut. Lalu Sayyidina Ali pun hantar baju itu sebagai mahar kepada Rasulullah SAW untuk diberikan kepada Fatimah, dan itulah mahar yang diberikan oleh Sayyidina Ali untuk mengahwini Fatimah, anak putri Rasulullah SAW tersebut, tuan-tuan. Okey. Kemudian ringkas serta panjang lagi lah, dalam syarah ni disebutkan, tuan-tuan, persediaan perkahwinan Fatimah dengan Sayyidina Ali ini, apa yang Nabi SAW persiapkan, nak banding dengan kita pada hari ini ni, nak banding kita dengan hari ini, tuan-tuan. Yang Nabi SAW sediakan jihazun wa athath, iaitu selai kain selimut qatifah, wa qirbah. Qirbah ni bekas buah ayam. Zaman dulu kulit kambing tu, mana adalah cara mereka buang kulit kambing tu jadi tak rosak, hak tu bekas buat buah ayam. Kain selimut bekas buah ayam, ada bantai sebiji yang diperbuat daripada kulit. Yang tu ya 3 benda yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jahaza Rasulullah SAW Fatimah fi khamilin ay qatifah wa qirbatin wa wisadatin. Yang tu sahaja yang dijadikan sebagai mahar perkahwinan Nabi, anak Nabi SAW dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kita boleh nampak sendirilah bagaimana simpelnya perkahwinan yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, berbeza dengan kita pada hari ini, tuan-tuan, yang bila menikah ni kadang-kadang kita tak mau pun berpuluh ribu habis. Jadi kita janganlah terikut-ikut sangat sampai seolah-olah perkahwinan ni jadi sesuatu yang sampai tak mampu. Ni hak geng-geng bujang-bujang macam duduk depan saya ni, tuan-tuan, duduk senyum nak nikah duit tak, kesian kat mereka. Kesian. Dia tu nak bang, tuan-tuan, tu iklan ni. Okeylah, tuan-tuan. Okey, satu lagi saya nak baca kat tuan-tuan berkenaan dengan Fatimah ni, tak jauh daripada tajuk kita tadi. Saya ajak tuan-tuan
beramal dengan satu doa yang Nabi SAW amalkan sebelum tuan-tuan nak tidur. Ada satu lagi berkenaan dengan Fatimah ni, iaitu Fatimah ni tuan-tuan, dia di rumah dia setelah dia berkahwin dengan Saidina Ali, dia buat kerja rumah. Dia buat kerja rumah sampai tangan dia ni jadi kasar. Tak larat dia nak menguruskan rumah tangga dia, sebab Saidina Ali tak ada di rumah. Tang mana Rasulullah ada, di situlah dia. Berapa puluh kali peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu pun dia tak miss bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada di rumah, urusan ni sibuk, jadi dia buat kerja rumah. Ni tuan-tuan penting ni hadis ni. Pasal apa? Setengah orang kata orang perempuan ni tak ada buat apa, duduk di rumah cukup. Orang lelaki-lelaki semua kena buat, ada juga tu. Tapi bila kita baca cerita Sayyidatina Fatimah, kita akan tengok dah Fatimah sendiri buat kerja. Maknanya zaman Nabi, wanita-wanita dia macam Fatimah lah, buat kerja. Baik, tangan ni jadi keras. Jadi Fatimah ni tuan-tuan, bila dia rasa tak larat, hadis ni riwayat Imam Muslim, dia pergi jumpa Nabi SAW. Anna Fatimah atatin Nabi SAW tas'aluhu khadiman. Dia pergi jumpa Nabi SAW, minta dekat Nabi seorang khadam untuk bantu dia di rumah. Sebab dia dengar ada berita harta ghanimah lah, iaitu yang merupakan khadam-khadam hak balik pada tawanan-tawanan perang tu akan diagih-agihkan di kalangan para sahabat lah, buat kerja di rumah. Jadi dia duk harap Nabi bagi kat dia seorang. Sebab Nabi bila sampai, Nabi bagi kat orang, ke anak bini dia, kepada ahli keluarga dia, Nabi tak bagi. Begitu sikap Nabi SAW. Jadi Fatimah pun merasa ke Nabi minta. Dia pun pilih rumah Nabi, pergi tanya Nabi ada ke tidak. Dia nak minta seorang khadam untuk membantu dia di rumah, untuk tolong dia di rumah. Tapi kebetulan masa dia pergi tu tuan-tuan, Nabi tak ada. Jadi pesan ke Aisyah ialah. Jadi bila pesan ke Aisyah, bila Rasulullah SAW balik, lalu Rasulullah terus pergi rumah Fatimah. Waktu tu malam dah, Fatimah tidur dah dengan Saidina Ali, tapi Rasulullah ketuk pintu juga, masuk dalam rumah. Kemudian Nabi SAW ucapkan sesuatu kepada Fatimah. Nabi kata, ala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadimin. Mau tak Fatimah, ayah nak bagi kepada engkau sesuatu yang lebih baik bagimu daripada seorang khadam. Mau tak ayah nak bagi kepada kamu ni wahai Fatimah, lagi baik daripada khadam yang kamu minta tersebut. Lalu Rasulullah pun ajaklah Fatimah tuan-tuan. Nabi kata, tusabbihina 33 wa tahmadina 33 wa tukabbirina 34 hatta ta'khudhina madja'ak. Sebelum engkau tidur, engkau baca tasbih sebanyak 33 kali. Belum kita nak lena, sebelum engkau nak tidur wahai Fatimah, ni hak yang aku nak bagi kepada engkau ni lagi baik daripada khadam tadi, iaitu sebelum engkau tidur tasbih dulu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali tuan-tuan? 33 kali. Yang seterusnya, dan wa tahmadina, ucaplah alhamdulillah 33 kali juga. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa tukabbirina, dan engkau bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 34 kali sampailah kamu lena, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah ya tuan-tuan, nak tidur ni baca apa? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Baru lena. Ni semua orang boleh buat ni. Senang. Hak tadi aku nak kena hafal juga tadi ni, bismika rabbi wada'tu jambi, tak lena malam ni orang ni kan. Hak ni senang. Subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Orang kenal zikir ni dengan nama tasbih Fatimah, sebab Nabi ajak kepada Fatimah radhiyallahu anha. Para ulama tuan-tuan, ketika membicarakan hadis ini, saya petiklah seorang nama Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.
Ini nama-nama yang sebut pun tak boleh di Malaysia ni. Nak sebut ni tuduh Wahabi tu. Saya petik ni tuan-tuan daripada kitab Syarah Sahih Bukhari oleh Al-Qastallani. Nah, dalam Syarah Al-Qastallani kepada Sahih Bukhari ni, pengarang yang nukilkan kata-kata Ibn Taymiyah, iaitu Ibn Taymiyah sendiri tuan-tuan, dia tak tinggal zikir ni. Dan dia kata zikir ini adalah zikir untuk bagi kita kuat. Kita buat kerja, kita tak akan penat kalau kita beramal dengan zikir ini. Pasal apa? Pasal Fatimah radhiyallahu anha, masa dia minta kat Nabi SAW tu sebab apa? Sebab dia penat, letih. Jadi Nabi kata lagi baik daripada khadam. Dari sudut mana tuan-tuan, siapa beramal dengan zikir ni, insya-Allah dia tak akan penat bila dia buat kerja. Ni hak yang Nabi SAW ajarkan kepada dia. Boleh rujuk dalam kitab tersebut. Jadi mailah kita beramal untuk kita dapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ni ubat kuat dalam hidup kita. Kadang-kadang kita lupa. Bukan lama mana pun, kalau tuan-tuan buat, saya ingat seminit pun tak habis. Subhanallah. Kata cepat-cepatlah. Subhanallah 33 kali tadi ni sampailah habis. Allahu Akbar 34 kali, insya-Allah menghilangkan keletihan dan kepenatan dalam kehidupan kita. Di samping zikir-zikir lain yang tuan-tuan sedia pelajari sebelum tidur. Tak maulah kita ni nak tidur otak-otak kepala tu kan tak ada sampai bantai lagi, hilang ghaib lah. Jangan buat aku tu lah. Biar ada bekalan yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Okey tuan-tuan, habislah cerita perkahwinan dengan Sayyidina Ali yang saya nak sebutkan sedikit sebagai suatu yang boleh kita ambil lah pada malam ini insya-Allah. Okey, seterusnya tuan-tuan, kita baca cepat-cepat peristiwa terakhir yang dicatatkan oleh para ulama berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah, iaitu perang ni nama dia perang Sawiq. Sawiq ni tuan-tuan ialah gandum. Gandum-gandum yang dijadikan bekalan oleh orang-orang Arab. Perang ni dikenal dengan nama perang gandum, perang Sawiq. Perang ini terjadi pada 5 hari bulan Zulhijjah tahun kedua Hijrah. Tadi Syawal, lepas Syawal, Zulqa'dah, masuk Zulhijjah. Last sekali peristiwa terakhir pada tahun yang kedua, penutup tirai tahun yang kedua Hijrah. 3 bulan selepas perang Badar, Abu Sufyan sangat kecewa atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Beliau bernazar tidak akan membasuh kepalanya kerana berjunub sehingga dapat menyerang umat Islam di Madinah. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia ni punya dia geram kan bila kalah dalam perang Badar ni kan. Dia balik ni sebab kekalahan mereka dalam perang Badar ni sampai orang Quraisy, ketua-ketua orang Quraisy yang masih ada, keluarkan arahan tidak dibenarkan menangisi kematian orang yang mati dalam perang Badar sebab memalukan mereka. Jadi dia oleh kerana geram sangat, dia bersumpah dia tak akan sentuh isteri dia, sehinggalah dia kena serang Madinah dulu dan membunuh orang di Madinah, mencederakan orang di Madinah dulu, barulah dia akan menyentuh isteri dia. Sampai tahun tu dia sumpah. Itu makna tak mandi junub tu, makna dia tidak akan sentuh isteri dia. Jadi untuk menunaikan nazar dia tadi ni tuan-tuan, beliau telah keluar bersama 200 orang tentera ke Madinah dan cuba meminta bantuan Huyai bin Akhtab. Siapa ni tuan-tuan? Huyai bin Akhtab ni kepala ketua Yahudi Bani An-Nadir yang ada di Madinah Al-Munawwarah, ayah kepada Safiyah yang nanti akan dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ummul mukminin, ketua Bani Nadir. Tetapi ditolak. Huyai bin Akhtab pun pada masa ni tak berani. Sebab apa dia tak berani tuan-tuan? Sebab baru beberapa hari kabilah Bani Qainuqa, di antara kabilah-kabilah yang gagah, yang mempunyai peralatan peperangan yang kuat di Madinah, Yahudi yang kuat, nahalau keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Madinah kerana khianat. Jadi dia tak berani. Dia tolak permintaan tersebut. Salam bin Mishkam
menerima kedatangan Abu Sufyan, tapi ada Yahudi lain yang terima. Pembesar orang-orang Yahudi juga terima permintaan daripada Abu Sufyan. Apabila malam menjelang, Abu Sufyan bersama tenteranya menebang dan membakar kebun kurma di kawasan bernama Al-Urayd. Mereka juga membunuh 2 orang sahabat Ansar. Kemudian mereka lari meninggalkan Madinah. Ni cara penakut lah cerita ni. Mereka tahu, mereka nak lawan dengan umat Islam pada ketika tu, mereka tak mampu dah. Tapi oleh kerana nak tunai nazar, nak tunjuk kata dia berani, dia mai juga. Dia menumpang saat di rumah Salam bin Mishkam. Kemudian bila malam, dia serang di ujung pinggir Madinah. Dia bakar kebun kurma sehingga dia berjaya jugalah tunaikan nazar dia tersebut, iaitu dia bunuh 2 orang sahabat Al-Ansar. Lepas tu dia lari balik, tuan-tuan. Apabila berita ini sampai kepada umat Islam, jadi bila Nabi SAW dengar berita ini, Rasulullah SAW mengetuai sepasukan tentera Islam mengejar penceroboh. Nabi SAW pun kumpulkan bala tentera cepat-cepat kejar Abu Sufyan. Mereka lari balik terus, bukan mereka nak bertempur dengan umat Islam, mereka lari balik terus. Panji-panji Islam dipegang oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Semasa melarikan diri, Abu Sufyan dan tenteranya melemparkan gandum-gandum yang kita kata sawiq tadi ni. Dan lari cepat, makanan-makanan yang mereka masih ada ni, mereka lempak buang-buang nak bagi cepat boleh balik ke Makkah Al-Mukarramah. Abu Sufyan dan tenteranya melemparkan gandum-gandum yang dibawa sebagai bekalan makanan mereka. Walaupun umat Islam tidak dapat menjejaki tentera musuh, tetapi mereka dapat mengambil sawiq yang dilemparkan oleh musuh. Oleh sebab itulah peristiwa ini dinamakan sebagai perang sawiq. Baginda sallallahu alaihi wasallam melantik Abu Lubabah radhiyallahu anhu sebagai penggantinya di Madinah semasa ketiadaannya. Jadi cerita perang ni, tuan-tuan, tak berlakulah perangan dengan musuh, cuma dicatatkan kerana peristiwa ni menggambarkan betapa sakit hatinya orang-orang Quraisy terhadap umat Islam kerana ketewasan, kekalahan mereka dalam perang Badar beberapa bulan sebelum itu, dan mereka berjaya jugalah bunuh orang Islam, tapi Nabi tak teruskan peperangan dengan orang-orang Quraisy. Nabi biar dia balik. Kemudian Nabi SAW pun balik. Cuma yang nama perang ni, sebab peristiwa ni satu-satu dalam sejarah mereka buang semua bekalan-bekalan makanan mereka, lalu para sahabat ambil hak tu lah, boleh buat balik pun ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan, cerita sirah kita berakhir tang tu lah untuk malam ni, tuan-tuan. Saya nak cerita sikit lah kat tuan-tuan sedikit pengalaman. Baru-baru ni pihak kami, pihak Yayasan Amal telah ke 2 tempat. Satu ke Chad. Chad ada 2 orang kita hantar ke sana untuk menguruskan sembelihan korban, tuan-tuan, yang menyertai korban bersama kami. Dan ke Uganda ni ada 15 orang yang kita pecah kepada 2 kumpulan. Jadi alhamdulillah lah, tahun ni lebih kurang 746 ekor kalau tidak salah ingatan saya, lembu yang kita bawa daripada negeri Kedah ni kita sembelih di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, di Chad dan juga di Uganda. Ada jugalah kita hantar ke tempat-tempat lain yang sahabat-sahabat NGO kita minta, daripada Kemboja ada sikit, ke Assam India ada sikit, ke Indonesia sikit korban-korban ini, tuan-tuan. Kebanyakannya tempat-tempat hak utama yang kita sebutkan tadi. Jadi bila kita tiba di sana, tuan-tuan, alhamdulillah, yang sambut kita tu ialah Dr. Miru Farouk, pengurusi Persatuan Islam di sana lah, di negara sana, di negara Uganda. Alhamdulillah, di Uganda ni bila saya pi dalam lebih kurang 10-11 hari duduk di sana tu, kita tengok suasana dia tidaklah seteruk keadaan di Chad dan juga di Cameroon. Saya pergi ke Sudan pun, saya ingat Sudan pun teruk lagi daripada di Uganda. Kita tak tahu, kita pergi baru kita nampak keadaan umat Islam di sana agak okey lah berbanding dengan di tempat-tempat lain yang kita pernah pergi. Cuma di pedalaman memang teruk lah. Kalau kita pergi ke pedalaman lagi, kita pecah 2 kumpulan. Saya duduk di Kampala. Di Kampala ni di kawasan bandar mereka, alhamdulillah tak teruk sangat lah. Cuma kita buat korban ni jauh-jauh juga. Tapi di kawasan kita duduk tu, alhamdulillah, masyarakat Islam dia
okey lah kita boleh kata, walaupun negara dia taklah sehebat di negara kita ni kan. Tapi di satu tempat lagi, di Mbale, nama tempat dia Mbale, dalam lebih kurang 5 jam perjalanan daripada Kampala. Di situ memang teruk lah. Kalau siapa yang menyertai korban tu, kita ada hantar gambar keadaan sekolah di sana. Yang tu memang perlu dibantu, dan juga berkenaan dengan bekalan air bersih untuk diminum ni memang teruk. Hatta di Kampala pun teruk. Kita masuk kampung sikit memang air tak ada. Itu menjadi lumrah dalam kehidupan dia. Ambil air lamparit yang tu pernah tengok kita sebar di Uganda pun memang masih teruk. Jadi kita antara projek yang kita akan terus buat di negara Uganda ni ialah membekalkan bekalan air lah melalui telaga tiup yang kita akan buat di Uganda. Takat ni kita tak ada satu pun kita tak buat lagi. Kita nak pergi tengok dulu. Teruk ke tak? Memang tengok, memang teruk. Dan sekolah-sekolah di sana pun sangat-sangat perlu dibantu. Kita setakat ni kita bagi Quran dululah sebagai permulaan kepada sekolah-sekolah yang ada di sana yang memerlukan bantuan tersebut, selain daripada bantuan kewangan lebihan daripada duit-duit wakaf Al-Quran dan juga duit-duit korban yang diberikan oleh para peserta kita bagi kat sekolah-sekolah yang kita lawati ni tuan-tuan. Jadi di sana ni tuan-tuan, bila kita pergi buat program korban di sana, kita edarkan wakaf-wakaf Al-Quran di sana, tahun ni taklah sehebat saya rasa macam dicat lah, sebab dicat dengan miskin itu terlalu teruk sangat. Kita boleh tengok keadaan dia. Jadi yang kita rasa manis sangatlah tahun ni bila kita pergi ke Uganda, ada seorang pelajar umur 17 tahun. Dia ni tuan-tuan diminta oleh Dr. Miro ni untuk bantu kami lah di tempat kami duduk, dan juga ketika kita melaksanakan ibadat korban. Bagus budak dia. Bila kita kenal dia lama sikit, budak ni sangat baiklah bantu muslimat kita yang buat kerja ni. Tapi akhirnya kita tahu dia bukan Islam, rupanya dia Kristian. Dia beragama Kristian. Joven nama dia. Jadi bila duduk dengan kami kan, pergi sana, pergi sini, duduk di sudut sembang, kita duduk cubalah juga ajak dia kepada Islam. Bila kita ajak, dia menolak. Dia tolak baiklah. Dia kata, saya tak mau dia masuk Islam. Saya belajar juga, dia kata, tentang agama Islam ni daripada Dr. Miro, tapi tak terbuka hati saya. Lagi saya tak puas hati sungguh, saya nak kenal sungguh ajaran Islam ni, baru saya masuk. Dia kata. Kalau tidak, saya tak masuk. Antara persoalan yang dia timbulkan kepada kita ialah kita buat sembelihan korban. Bagi dia kata nampak macam menyeksa binatang. Arab, tuan-tuan bayanglah. Cara dia perabah lembu kan, macam kita ngelembut semua kan. Dia perabah lembu sepak tajam semua cukup. Lepas tu kita tak payah nak buat apa tuan. Dia memang kasar. Orang Uganda, Afrika memang dia kasar. Jadi hak tu nak terang susah jugalah kat dia. Tapi kita abang itu bukan Islam suruh buat lagu tu. Islam suruh kita kena buat baik kepada binatang ni, cuma kita kena perbuat elok lah. Tak boleh lah nak sampai menyakitkan dia kan, sampai seolah-olah menyeksa dia. Tak boleh dalam Islam. Terang dia, cuba terang tekat yang kita mampu. Akhirnya tuan-tuan, alhamdulillah, setelah lebih seminggu lah, dekat 10 hari kot budak ni duduk dengan kami. Hari terakhir sebelum kami balik pagi tu, pas sembahyang subuh, kita tiap-tiap hari kita kuliah subuh. Hak pi tu pula Syekh Yusuf Ahmad kan, Tuan Syekh Yusuf Ahmad ni yang pi, Ustaz Suhaimi Jalil. Jadi kita gilak-gilak lah bagi kuliah subuh. Jadi lepas sembahyang subuh, setelah selesai kuliah subuh apa semua, lepas tu gaya nak makan, sebelum nak makan ni pakat balik tukar pakaian lah. Syekh Yusuf keluar. Dia kata dia keluar, dia nampak Joven ni duduk termenung. Dia pun tegur. Sekali lagi dia pelawar, dia kata, Joven, tak mau akan masuk Islam. Dia pun kata, memang saya pagi ni saya nak masuk Islam. Sebelum kami balik, dia kata dia nak masuk Islam. Alhamdulillah kita bawa tu dalam majlis lepas kuliah subuh belum selesai tadi ini tuan-tuan. Alhamdulillah kita tanya dia elok, tanya dia ada siapa paksa dia nak masuk Islam. Tak, dia kata. Tanya satu persatu sampai akhirnya disyahadahkan oleh Tuan Syekh Yusuf Ahmad. Depan kami semua kita videokan keislaman pelajar ni, yang depa ni tuan-tuan perlu contoh. Tunjuk akhlak yang baik ya. Bila kita bergaul dengan kita terang tentang ajaran Islam, akhirnya dia dengan rela hati menyatakan hasrat nak memeluk agama
Islam dan kita Islamkan dia. Dan kita bercadanglah budak-budak baik-baik lagu ni. Kita nak dia menjadi aset kepada umat Islam di sana dan kepada kami sendirilah pihak Yayasan Amal Malaysia supaya dia lebih bermanfaat. Jadi kita nak dia sambung pelajaran dan kita insya-Allah akan bincang tentang macam mana kita nak support dia supaya dia ni dapat belajar di tempat yang lebih baik selepas dia masuk ke universiti, dan insya-Allah kita harap dia jadi bekal yang sangat berguna lah kepada umat Islam di Uganda. Dan saya ucapkan tahniah kepada semualah peserta korban yang wakaf Al-Quran, walaupun satu naskah, itu naskah ya. Tapi kalau tak, tuan-tuan bayang, kalau tak kerana satu naskah Al-Quran yang tuan-tuan wakafkan, tak kerana satu bahagian korban yang bernilai hanya RM350 yang tuan-tuan sumbangkan melalui kami kan nak pergi kan? Kerana orang hantar lah, orang bagi, orang ni bagi, walaupun sikit, tapi hasilnya tuan-tuan, kita tengok orang masuk Islam. Bila dia tengok keindahan ajaran Islam, dia yakin terhadap ajaran Islam. Sebelum ni ada, tapi kami sendirilah pengalaman melihat depan mata ni kali pertama tuan-tuan. Sebelum ni Yayasan Amal daripada Terengganu, mereka pernah pergi berlaku pengislaman. Orang-orang memang nak daging ni, berebut-rebut nak daging ni, sanggup masuk Islam kerana daging dia. Apa saya apa? Benda tu mereka sangat perlukan. Hak ni dah, hak ni bukan kira. Tapi oleh kerana kita tengok depan mata kita, kami ni tuan-tuan, walaupun pengalaman taklah seronok macam duduk di Chad, macam duduk di Cameroon dulu, tapi sebelum balik, pagi nak balik, tiba-tiba Allah hadiahkan satu orang mai masuk Islam, nak masuk Islam dengan kami rasa itu suatu hadiah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sahaja untuk kami, tapi kami harap pahala itu mengalir kepada semua peserta-peserta korban. Kerana kalau tak kerana mereka, kami tak sampai ke sana tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalaulah satu orang masuk Islam dengan sebab kamu, dengan perantaraan kamu ada sebab kerana dia masuk Islam tersebut, itu lebih baik daripada unta merah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang. Jadi kita harap kita kongsilah kebaikan-kebaikan seumpama ini. Moga-moga tahun-tahun akan datang kita dapat pergi lagi, walaupun mungkin bukan ke Uganda dah, kita akan ke negara-negara umat Islam yang lain pula lah. Kita duk tengok Tanzania, umat Islam sangat miskin. Mauritania tu tempat-tempat yang sangat miskin, tapi tambang pun sampai 10,000 ni tu letih tu. Tapi nak pergi juga lah, walaupun tambang agak mahal, nak pergi ke tempat-tempat tersebut kita akan usaha juga. Cuma kena jumlah korban tu banyak lah baru boleh kita cover kos-kos ini semua untuk kita sampai ke sana insya-Allah. Jadi sekadar itu kuliah saya pada malam ini tuan-tuan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap, yang kurang dan lemah tu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.